Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in, wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina, wa khususan ila ruhi syekhi musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in. Syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'd. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan ketiga sifat ma'ani namanya, nama yang ketiga. Kita ni masih lagi dalam perbahasan pembahagian kategori sifat yang 20 itu di atas 4 bahagi. Sayanya bertukar. Puan Zainora minta supaya buat sinopsis lah sikit untuk menerangi kuliah kita pada pagi ni nak bahas apa. Saya bertukar dengan surau satu lagi Al-Hakim Subhan Bestari itu. Saya bagi tahu kata perbahasan pagi ni ialah masuk kismusani, iaitu an-nubuwah awir risalah. Ialah bahagian yang kedua pada perbahasan kenabian dan kerasulan. Rupa-rupanya bertukar surau. Jadi minta maaf banyak-banyak dah pada Puan Zainora kerana silap bagi info, kerana saya pun banyak sangat tak tahu surau tu kat mana sebab kadang-kadang kitab saya pun kalau saya tak boleh nak tanda dah sebab penuh sangat dengan dhabit tulisan dan sebagainya kan. Kalau tanda tu tak boleh nak tanda. Nah jadi kadang-kadang lupa surau ni kat mana. Jadi
hikmahnya supaya jemaah pelajarlah yang mengingatkan saya dekat mana bimbangnya takut terulang balik ataupun terlangkau ke siaplah pulang balik tak ada tazkirah, boleh bagi ingatan balik. Kalau terlangkau nyanyilah baik, kita sambung balik muzakarah kita kitab Miftahul Murid fi Ilmi Tauhid karangan bagi Syekh Zainil Abidin Ibni Muhammad Al-Fattani Al-Makki Thumma Al-Filfilani rahimahullahu ta'ala. Kita hari ini masuk yang dan ketiga daripada 4 bahagi, iaitu sifat 20 tu kategori jenis sifatnya ulama kita bahagikan di atas 4 bahagi. Jadi kita telah bagi tahu dah pada pertemuan yang lalu mengetahui tentang pembahagian jenis kategori sifat ni tidak termasuk di dalam fardu ainin. Dia tidak termasuk dalam fardu ain. Dengan maknanya kalau kita tak tahu pun tak berdosa. Itu tak berdosa. Jadi kalau kita tak tahu wujud tu apakah kategori sifatnya, nafsiyah, aku kidam baqaq mukhalafah qiyam bin nafsi wadaniyah, apakah kategori sifatnya salbiyah, kita tak tahu. Kudrat, iradah, ilmu, hayat, samak, basar, kalam, itu kategorinya dipanggil ma'ani. Kita tak tahu, tak berdosa. Jadi bila sebut gitu, para jemaah, para penonton yang hadir pada pagi ni, jangan ambil runsing lah, jangan rasa susah hati kalau tak faham. Payah lah, apa tak tahu duk bahas ni. Salbiyah, ma'ani, maknawiyah, susah nak kenal Tuhan macam ni. Jangan begitu. Anggap sajalah, orang panggil apa, kalau kita dapat faham, alhamdulillah. Kita pun suka hati kalau kita dapat faham perbahasan alim ulama. Kalau kita tak faham pun kita dah tahu dah ini bukan fardu ain. Ini bukan fardu ain. Yang fardu ainnya kita i'tikad wujubul wajib, istihalatul mustahil serta dengan dalil. Mana hak lepas dah lah. Mesti ada Allah, tentu tidak Allah tiada. Dalilnya alam ini, mesti dia sedia, tentu tidak dia baru. Dalilnya alam ni, mesti dia kekal, tentu tidak dia binasa. Dalilnya tu hak fardu ain. Tu cukup lah tu. Itulah fardu ain. Ada pun mengetahui kategori sifat ni, apakah nama dia, jenis dia, kenapakah dinamakan begia-begia nama, itu tidak fardu ain dah. Itu tidak fardu ain. Jadi kalau kita tak tahu pun tak berdosa, kalau kita dapat tahu alhamdulillah. Tu bagus juga. Kalau kita tahu pun bagus juga. Ini supaya para sahabat, para penonton, para jemaah yang hadir kuliah pada pagi ini jangan orang panggil rasa susah hati kalau tidak faham, kerana ini bukan daripada fardu ain. Bukan fardu ain. Kalau kita tak faham, maknanya kita tahulah Allah, ulama ni perbahasan mereka begitu tinggi. Itu. Baik, habis itu. Dan ketiga, sifat ma'ani. Sifat ma'ani lah orang panggil sifat hak betul-betul, orang panggil hak sifat sungguh. Tu apa maksud betul-betul hakikat sungguh? Sifat yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala, itu maksud. Maqama bidzati, itu. Kalau hak lain tu, kita kena buat definisi maqama bil mausuf. Seperti apa? Kidam, baqa, mukhalafah, qiyamu bin nafsi wahdaniyah. Itu kalau lebih tepatnya kita kena kata maqama bil mausuf, kerana mausuf dia tak semestinya zat. Contoh kita kata kidam. Zat Allah Ta'ala kidam tak? Kidam. Baik. Sifat kudrat Allah Ta'ala pun qadimah tak? Qadimah, kidam juga. Jadi kidam ni satu sifat yang kita reti di benda lain. Benda lain tu mausuf tu, benda hak bersifat tu tak semestinya zat. Boleh jadi sifat yang wujudiyah pun ya. Gitu. Tu sifat yang wujudiyah pun ya. Mana seperti kudrat tadi.
Kudrat ni sifat, tapi dia qadim tak? Qadimah. Zat bukan sifat. Zat ialah zat yang bawa diri. Tapi zat Allah Ta'ala qadim tak? Qadim, qidam. Sifat dia dengan qidam. Tu gitu. Baik. Jadi ada pun sifat ma'ani ni sifat ada di zat. Gitu itulah qaul yang paling paling kuat lah dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah. Sifat ma'ani ni ialah sifat yang wujudiyah. Karena tu dinamakan ma'ani. Kenapa? Nisbatan ilal ma'nan. Karena dinisbah kepada ma'nan. Apa ma'nan? Yakni ada diri. Satu makna yang ada di zat Allah Ta'ala. Itu maksud. Yang inilah yang diingkari, yang dinafikan oleh kelompok Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah tu dia ingkar sifat-sifat ma'ani. Kenapa? Kerana kata Mu'tazilah, kalau sifat-sifat ma'ani ni wujudiyah ada, maka tidakkah jadi berbilang benda yang qadim tu ada? Zat Allah Ta'ala pun ada, sifat-sifat ni pun ada di zat Allah Ta'ala. Kalau kita kata sifat-sifat ni baharu, ma'ani ni sifat-sifat yang baharu, bermakna zat Allah Ta'ala pun baharu, mustahil pada akal. Zat Allah Ta'ala baharu, erti Allah Ta'ala bukan Tuhan makhluk dijadikan. Kalau kita kata sifat-sifat ni juga qadim, kata Mu'tazilah, maka la ta'addadatil qudama'u, maka nescaya berbilang-bilang oleh benda yang qadim. Maka ta'addudul qudama' mustahilun, berbilang-bilang benda qadim ni katanya fuq Mu'tazilah tu mustahil. Betul lah, berbilang-bilang benda qadim tu memang mustahil. Kalau benda qadim tu bahasa zat dengan zat, ni zat Tuhan qadim, zat satu lagi pun qadim sama dengan Tuhan, tu mustahilun. Ulama ahli sunnah wal jamaah kita jawab, ada pun orang panggil berbilang-bilang benda qadim tapi bukan zat dengan zat. Tu sifat-sifat yang ada di zat tu juga. Maka hak tu tak mengapa, kerana sifat-sifat ni tak boleh bercerai tangga daripada dia. Walau dia bukan zat, tetapi dia tu benda hak lain daripada zat. Tu hingga ulama kata apa? La hiya huwa. Maka tidaklah sifat ma'ani tu, sifat-sifat ma'ani tu ialah zat, bukan. Sifat-sifat ma'ani tu bukan zat. Tapi wala hiya ghairuhu, tapi dia tu bukan hak lain daripada zat. Mana? Dia tak boleh bercerai tanggal daripada zat. Jadi bukan sifat-sifat tu zat, dan bukan juga sifat-sifat tu lain daripada zat. Mana? Dia tidak boleh bercerai tanggal daripada zat. Maka hak inilah hak diingkari oleh fuq Mu'tazilah. Adakah kufur mereka? Tidak. Kerana apa? Kerana di dalam Al-Quran pun tidak disebut dengan secara dilalah qat'iyah, dengan secara dilalah pengertian secara orang panggil mutabaqah, dilalah mutabaqah, secara sarihah, secara jelas disebutkan qudrat, irada, ilmu, haya, sama, bahasa kalam, tidak disebut gitu. Tidak ada dalam Quran innallaha ta'ala yattasifu bi sifatil qudrah, tak ada. Tapi ada dalam Quran innallaha ala kulli syai'in qadir. Tu sesungguhnya Allah Ta'ala di atas tiap-tiap sesuatu yang mungkin yang makhluk ini, dialah zat yang qadir, zat yang maha berkuasa. Maka Mu'tazilah kata ya Allah Ta'ala qadirun tapi bizatihi, atau Allah Ta'ala Allahu qadirun bi qudratihi hiya zatuhu. Allah tu zat yang maha berkuasa, dengan kuasanya itu ialah zatnya sendiri, tidak lain daripada zat. Maka ahli sunnah wal jamaah memahami Allahu qadirun di situ dengan makna ada terhenti, orang panggil terhenti di dalam kepala otak kita bila Allah Ta'ala kata dia tu zat yang maha berkuasa, bermakna mesti ada sifat qudrat, sifat perkuasa di zat dia. Allahu qadirun bi qudratihi hiya sifatuhu wal qudratu hiya sifatun wujudiyatun qadimatun baqiyatun qaimatun fi zatillahi ta'ala. Itu kita orang ahli sunnah wal jamaah. Allah zat yang maha berkuasa, dengan bersepakai di zatnya sifat perkuasa
Nah, yang bermula sifat perkuasa tu ialah satu sifat yang bahasa sungguh lagi ada, bahasa sedia kala, bahasa kekal selama-lama ada di zat Allah Ta'ala. Sehingga-hingganya lau kushifa bina la ra'ainaha, kalau dibuka hijab, lau kushifal hijabu, kalau dibukakan hijab, pasti la ra'ainaha, pasti kita akan dapat nampak sifat-sifat ma'ani Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kullu maujudin yasihu an yura, yasihu an yasma. Tiap-tiap benda ada tu sah untuk dilihat, sah untuk didengar. Dah. Baik, tengok. Dan ketiga sifat ma'ani, namanya nama yang ketiga. Tuh. Dan iaitu sifat ma'ani ni 7 sifat. 7 sifat ni makna hak kita duduk bila dalam sifat 20. Ada. Tidaklah menafikan ada lagi selain daripada 7 sifat. Sebab tu penting juga kita kena tahu ismul adad la mafhumalah. Tujuh ni ialah ismul adad, dia panggil apa? Nama bagi bilangan. Tu ismul adad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai sejuta mana pun, itu orang panggil nama bagi bilangan. Maka nama bagi bilangan ni kaedahnya kita tidak boleh faham dengan 7 ni. Tak boleh gitu. La mafhumalah, tidak boleh difaham dengan kata hanya 7, tidak. Sebab ada lagi ulama ada membela lagi sifat ma'ani ni, qudrat, iradah, ilmu, haya, sama, basar, kalam, idrak, takwin. Ada lagi. Ada lagi ulama bila sifat ma'ani lebih daripada 7. Bahkan memanglah sifat Allah Ta'ala secara ijmalinya kita i'tiqad di zat Allah Ta'ala tu ada banyak sifat-sifat kesempurnaan, sifat-sifat kamalah yang tidak boleh dihinggakan, disakatkan, dihadkan berapakah jumlah bilangannya. Maka hanya Allah Ta'ala saja yang maha mengetahui berapakah sifat ma'ani, sifat kesempurnaan yang melayakkan zatnya disembah tu ada di zat dia. Maka sebab itulah kita sendiri pun tak boleh nak sangkatkan berapakah sifat-sifat Allah Ta'ala. Maka kerana itulah ismul adad la mafhumalah, nama bagi bilangan ni kita tak boleh nak faham dengan hanya 7 ni saja. Lepas tu apa yang disebut 7 ni? Kerana kita duk bahas sebelum ni hanya 7 ni daripada 20 sifat tu. Jadi duk kata 7 ni ialah daripada 20 sifat yang telah kita bahas. Itu maksud gitu. Bukanlah menafikan selain daripada ni tak ada dah sifat ada banyak lagi kita tak tahu. Sebab tu hingga ulama pun duduk bila sifat ma'ani ni, sifat idrak, sifat takwin, hingga menambah kau panggil bila isbat idrak dan takwin, isbat jugalah pada maknawiyahnya kaunuhu mukawwinan, kaunuhu mudrikan. Bahkan ada lagi sifat-sifat selain daripada sifat-sifat ma'ani, qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, idrak, takwin. Itu sifat-sifat yang dikhabarkan di dalam Al-Quranul Karim, seperti sifat ya, sifat wajhu, sifat yadan. Itu semua sifat juga tu. Bukan anggota tubuh badan, bukan sifat. Bukan jawarih, jarihah tu bukan, tapi sifat. Tu di atas pendapat Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari juga. Tu. Baik. Dan iaitu sifat ma'ani ni 7 sifat. 7 sifat, yakni di dalam perbahasan yang telah terdahulu, tulis gitu tak apa. Bukan hanya 7 sifat, tulis gitu. Bahkan banyak lagi sifat-sifat ma'ani Allah Ta'ala yang tidak kita ketahui. Banyak lagi sifat-sifat ma'ani Allah Ta'ala yang tidak kita ketahui. Dan ada ulama-ulama yang mengisbatkan selain daripada 7 ni ada lagi sifat idrak, sifat takwin. Maka tulislah kaedah li'anna ismal adad la mafhumalah, kerana nama bagi bilangan itu tidak boleh difahamkan dengan hanya 7 ini sahaja, tidak yang lainnya, tidak itu.
Mana 7 sifat ma'ani ni? Qudrah, iradah, dan ilmu, dan hayah, dan sama', dan basar, dan kalam. Nah, itulah 7-nya. Kita duk bahas lepas dah. Kita telah bincang satu persatu dah. Kalau gitu, apakah definisi sifat ma'ani di sini? Dia kata dan ta'rif. Ta'rif ni artinya makanat ma'rifatuhu sababan li ma'rifatil mu'arraf. Benda hak kita kenal dia sebab bagi kenal benda hak nak dikenal. Benda hak kita nak kenal tu, bila kita kenal ta'rif, kita kenal lah benda hak kita nak kenal tadi. Kalau kita tak kenal ta'rif, tak tahu ta'rif, maka kita tak tahulah benda hak kita nak kenal tu apa. Itu pentinglah ta'rif ni. Definisi ni sangat penting. Sangat penting supaya kita tu tidak tersalah menghukum. Selalu dah kita sebut. Kalau kita belajar kitab fiqh pun, ulama bila dia nak bahas satu-satu perbahasan bab-bab dalam ilmu fiqh, dia akan buat mari ta'rif dulu. Apa kita dah sebut dah lah. Contohnya kita kata ahkamus salati. Hukum-hukum yang berkait dengan sembahyang. Maka dia belum lagi hukmuha, bermula hukumnya sembahyang ni wajib ke apa, dia tak ayat gitu. Dia bawa dulu ta'rif lughatan wa syara'an. Kena tahu dulu orang panggil pada bahasanya apakah sembahyang, ad-du'a bil khair. Pada syarak, istilah fuqahanya apakah sembahyang, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi bi syara'ita makhsusatin. Bila tahu dah definisi begitu, mari pula orang panggil dalil, ataupun hukum, bawa mari hukum. Hukmuha fardu ainin. Tu hukumnya fardu ain, di atas tiap-tiap mukallaf ala kulli mukallafin. Sehari 5 kali. Lepas tu bang ada dalil. Awak mari dalil pula. Aqimus solah, innas solata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Begitu. Supaya kita tu tak sesat. Kalau kita tak tahu definisi, maka kita akan sesat dalam nak mengenal benda hak nak dikenal. Sebab itulah orang tua-tua kata definisi ni dia panggil ta'rif. Ta'rif ni panggil peta-petaan. Peta-peta. Map location. Kita nak sampai tempat destinasi, kita kena tahu perjalanan tu ke mana jalan dia. Ke kiri ke kanan ke berapa kilometer lagi. Itu. Kalau tak tahu gitu, sesatlah kita nak sampai ke destinasi kita. Samalah. Maka sebab tu dia mari definisi. Apakah ta'rif sifat ma'ani? Dan bermula ta'rif sifat ma'ani itu ialah kullu sifatin, tiap-tiap sifat, maujudatin, yang bahasa ada dia. Ada, ya bahasa ada. Sungguh tak salah ayat bila sebut kata ada ni. Tiap-tiap benda ada pasti sungguh. Tiap-tiap benda sungguh tak semestinya ada. Gitu. Tiap-tiap benda ada mesti sungguh. Dah. Tapi tiap-tiap benda sungguh tak semestinya ada. Contoh mana? Seperti kita kata kidam. Kidam tu ada tak? Tak ada. Sedia tu tak ada. Sedia tu ibarat daripada kita faham makna ternafi awal bagi ada. Itu dia panggil sedia. Di ternafi awal bagi ada tu tak ada benda. Tu tapi sungguh tak kidam? Sungguh. Subutiyah. Sungguh. Ada tak dia? Tak ada. Tu dia kata tiap-tiap benda sungguh tak semestinya ada. Tapi tiap-tiap benda ada pasti sungguh. Gitu. Jadi tak kena ayat adalah sungguh tu dah. Bila sebut kata kullu sifatin maujudatin, tiap-tiap sifat yang ada mana sungguh dia, lebih-lebih lagi lah. Gitu. Kau lagi sangat. Gitu. Tiap-tiap sifat yang ada ini yang sungguh lagi ada. Gitu. Tiap-tiap sifat yang ada ini yang sungguh lagi ada. Kenapa kata gitu? Karena tiap-tiap benda ada pasti sungguh. Tiap-tiap benda ada pasti sungguh. Tapi tiap-tiap benda sungguh tak semestinya ada. Baru bila dia kata ada sungguh, kau lagi sangat. Gitu. Lebih lagi lah, mimbabil aula lah. Gitu. Kullu sifatin maujudatin, tiap-tiap sifat yang ada
qaimatin bimaujudatin, yang ada. Qaimatin tu berdiri lah, yang berdiri mana yang ada. Kita terjemah qaimah tu makna ada tu, yang duduk, yang duduk di, ataupun yang ada. Nah, qaimatin, yang ada, yang duduk di, maujudatin, benda yang ada, apa? Zat. Aujabat lahu hukman. Nah, yang mewajiblah baginya, atau yang mewajiblah ia, aujabat, yang mewajiblah ia sifat-sifat ma'ani ni, sifat-sifat yang ada tadi tu, lahu ailiza hukman, akan hukum. Itu. Jadi berdasarkan definisi inilah sebab apakah Syekh Wan Ismail bin Abdul Qadir Al-Fattani dia menterjemahkan orang panggil sifat-sifat ma'ani ni dengan kudrat, pekuasa, iradat, penentu, ilmu, pengetahuan, hayat, pehidup, sama, pendengar, basar, pelihat, kalam, perkata. Kerana definisi ni, kalau nak kiranya tak semestinya definisi ni kita pegang. Sebab apa? Sebab ada sahaja ulama-ulama di kalangan ahli sunnah wal jamaah juga mengatakan sifat ma'ani ni bukan sifat wujudiyah tetapi sifat thubutiyah. Ada. Bahkan Syekh Bakhit Muta'i, mufti di Mesir, mufti Mesir zaman dulu, Syekh Bakhit Muta'i, kalau kita baca dalam kitab Qaulul Mufid, Syekh Bakhit Muta'i ni dia merojehkan pendapat yang mengatakan sifat-sifat ma'ani ini bukan wujudiyah tetapi subutiyah. Mana bukan tahap ada, hanya tahap sungguh saja. Bahkan dia mencela pendapat yang mengatakan sifat ma'ani ini ialah sifat wujudiyah, sehingganya lau kushifa binal hijabu, lau kushifal hijabu la ra'ainaha, kalau dibukakan hijab tirai nescaya nampak akan sifat ma'ani. Dia kata perkataan ni sehabis-habis jahil. Itu nak cerita kata perkara ni masih dalam khilaf ulama. Tetapi jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah mengatakan sifat-sifat ma'ani ni sifat-sifat wujudiyah, bukan setakat subutiyah. Tu. Maka sebab tu kalau kita buka dalam kitab-kitab Ra' lah, dalam kitab-kitab Ra' seumpama Hasyiah Al-Amiri, Hasyiah Al-Amiri, Hasyiah bagi syarah Jawharatit Tauhid, kalau tak silap sayanya pada muka surat 84, disebut dalam kata sya'a isti'malus sifat bima'na ismi ay qama bimausufi dunal masdari. Itu sya'a isti'malus sifat, telah masyhurlah. Sya'a ni maknanya telah masyhur. Mana benda hak ramai-ramai ulama-ulama mutakallimin, ulama-ulama akidah, ulama-ulama usuluddin duk bercakapnya isti'malus sifat, digunakan makna bagi sifat. Sifat sini sifat ma'ani ni, kehendak sifat sini ialah sifat ma'ani, bukan sebarang sifat lah. Kenapa? Kerana kalau sifat-sifat lain apa dia panggil, tak semestinya dengan makna ismi. Bahkan boleh jadi dengan makna masdari. Tetapi kalau sifat ma'ani, kata ulama, sya'a isti'malus sifat bimakna ismi dunal masdari. Bimakna ismi dunal masdari. Telah masyhur di sisi ulama mutakallimin bila disebutkan sifat ma'ani itu dengan makna ismi, bukan dengan makna masdari. Walaupun binaan sifat tu ialah masdar, tetapi makna dikehendaki ialah makna ismi. Memanglah
binaan dia tu kita kata daripada masdar lah. Nah, contoh kita kata arada yuridu iradatan. Masdar qadama yakdumu kidaman, baqiya yabqa baqaan. Memanglah banyaknya orang panggil daripada masdar. Nah, alima ya'lamu ilman. Nah, tetapi di dalam sifat ma'ani telah masyhur di sisi alim ulama mutakallimi, walaupun orang panggil perkataan itu masdar, tetapi makna yang dikehendaki ialah isim. Tu isim. Kalau masdar dengan makna orang panggil madalla alal hadas, itu orang panggil masdar, benda yang menunjukkan di atas hadas. Nah, masa tak ada orang panggil hakikat diri dia. Maka sebab itulah bila sebut sifat ma'ani masyhur di sisi ulama mutakallimi, bukan nak makna masdar, tapi nak makna ismi. Apa makna ismi? Maqama bi mausuf, maqama bi nafsihi, maqama bi zatihi. Itu makna isim. Barang hak berdiri di benda yang disifat, atau barang berdiri dengan sendiri, atau benda hak ada di zat. Atau kalau kita buka kitab-kitab lain dinamakan mabda'. Mabda' ni mana pucuk, humbi, asal. Itu asal bagi melihat, pelihat. Sebab tu Pak Da'i Mekah terjemah pelihat tu, kerana melihat tu tak semestinya qadim. Melihat tak semestinya qadim. Melihat tu orang panggil ta'alluq. Bila ta'alluq, dia berhubung kait dengan muta'allaq dia. Kalau muta'allaqnya qadim, maka melihatnya qadim. Mana Allah Ta'ala melihat ke apa? Melihat zat dia dengan sifat-sifat dia, maka zat dia dan sifat-sifat dia tu qadim, maka melihat tu qadim. Nampak tak? Tapi kalau melihat tu muta'allaq dia tu benda baru, benda hadis, mana makhluk ni, maka adakah melihat tu qadim? Tidak qadim melihat makhluk tu. Nah, melihat tu baru bila makhluk ni ada, Tuhan melihat. Lepas tu belum makhluk ni ada, Tuhan buta lah. Tak, patut melihat kerana Tuhan tidak buta. Sebab tu ada orang panggil ta'alluq suluhi qadim, ta'alluq tanjizi hadis. Melihat Allah Ta'ala, kita ambil contoh satu melihat. Melihat atau mendengar tu lah ya. Melihat, mendengar. Baik, Allah Ta'ala zat yang maha mendengar, zat yang maha melihat. Kenapa? Kerana ada di dia sifat pendengar dan sifat pelihat ni. Sifat pendengar, sifat pelihat ni lah orang panggil ma'ani. Yang masyhur di sisi ulama mutakalliminya, makna yang dikehendaki sama dan basar itu ialah makna mabda', makna ismi, makna maqama bil mausuf, maqama bi nafsi, maqama bi zati. Bukan makna madalla alal hadas, bukan makna melihat, bukan makna mendengar. Itu madalla alal hadas. Honaknya ialah diri tu, pucuk terbit melihat tu apa? Daripada pelihat, daripada pendengar. Maka zat Allah Ta'ala, zat yang maha melihat, maha mendengar ni sedia kala qadim. Kenapa? Kerana sifat pelihat pendengar dari zat dia qadim sedia kala. Yang melihat qadim, tapi melihat, mendengar, yang melihat itu qadim. Kenapa? Kerana ada sifat pendengar dan pelihat yang qadim di zat dia. Adapun melihat, mendengar, ini bukan orang panggil sifat, bukan diri sifat, atau orang panggil sifat tipe sifat fi'il. Sifat fi'ili tidak semestinya qadim, baru boleh. Bukan hak ada di zat. Orang panggil perbuatan, sifat perbuatan. Tu. Maka melihat, mendengar ni nak kata qadim ke baru, kena tengok muta'allaq dia, tepat gantung bagi melihat tu apa. Dia melihat apa? Allah Ta'ala melihat zatnya, mendengar zatnya, melihat sifat-sifatnya, mendengar sifat-sifatnya. Maka sifat-sifatnya, sifat-sifat dia dan zat dia tu qadim. Maka mendengar dan melihat akan zatnya dan sifat-sifatnya juga qadim. Tu orang panggil tanjizi qadim. Lulus dia kala lagi Allah Ta'ala mendengar dan melihat sifatnya dan zatnya. Kalau gitu
Makhluk ni qadim juga ada. Makhluk ni baharu dijadikan. Belum ni tak ada. Kemudian Allah Ta'ala jadi ada. Maka nisbah Allah Ta'ala melihat dan mendengar kita sebelum daripada kita ada, itu dipanggil suluhi qadim. Patut sedia kala Tuhan dapat dengar, Tuhan dapat lihat kita, zat kita, sifat-sifat kita, jisim kita, arak jauhar kita. Patut sedia kala Tuhan boleh dengar, boleh lihat. Tapi dengar tak lagi kerana kita tak ada lagi. Bila Tuhan buat baru ada. Kalau itu bila kita ada kerana Allah Ta'ala menjadikan kita, maka ketika itu dia panggil tanjizi hadis. Mana Allah Ta'ala mendengar dan melihat zat kita dan sifat-sifat kita yang baru dijadikan tu, baru dengar, baru lihat. Nampak tak? Jadi sebab tu kalau kata mendengar ni qadim, Tuhan bersifat dengan sama. Sama artinya mendengar. Tuhan mendengar qadim. Mendengar apa qadim tu? Tuhan mendengar zat dia. Betul. Sifat-sifat dia. Betul. Kita makhluk ni, zat kita makhluk, qadim juga kau Tuhan dengar kita. Sebab itulah pada dia membezakan terjemahan sifat ma'ani antara sifat dengan samarah bagi sifat, dengan jaksa bagi sifat, ta'alluq bagi sifat. Itu beza. Contoh seperti sama bahasa tadi. Bila hendak dengan makna sifat, itu tadi sya'a isti'malu sifat bimaknal ismi dunal masdari. Maka terjemahannya ialah pendengar, pelihat. Apa samarah bagi sifat pendengar, pelihat? Dengar, lihat. Apa ta'alluq dia, jaksa dia? Mendengar, melihat. Beza dah tu, beza tu. Hak qadim senantiasa sedia kala, qadim tak terima perubahan apa-apa, itu pendengar, pelihat. Kerana dia tidak bertakluk kepada muta'allaq pendengar, pelihat ni. Dia ada di zat. Zat tu qadim, maka dia qadim. Adapun takluk bagi sifat pendengar dan pelihat, iaitu mendengar dan melihat. Nak kata qadim kau baru, kena tengok muta'allaq dia, tepat gantung dia. Dia lihat apa, dia dengar apa. Kalau dia lihat benda qadim, dia dengar benda qadim, maka dia melihat dan mendengar tu qadim juga sedia kala lagi. Kalau dia mendengar dan melihat benda yang baru, maka dia mendengar, dia melihat benda baru tu baru. Bila benda baru tak ada. Patut sebelum tu dia tak dengar, dia tak lihat, dia peka ada. Patut dengar, patut lihat. Patut ni dipanggil suluh. Sedia kala patut, sedia kala Tuhan mendengar, melihat makhluk yang belum dia ciptakan. Orang panggil apa? Suluhi qadim. Tu dah. Itu supaya kita faham kenapa pada Mekah menterjemahkan sifat ma'ani itu dengan pe. Jangan salah ke Syekh Wan Ismail bin Abdul Qadir Al-Fattani Al-Makki pada Mekah, jangan. Pada Mekah tu orang panggil habis-habis halusi kerana dia melihat kebanyakan kitab-kitab Jawi kita menjalani di atas pendapat ulama yang mengatakan sifat ma'ani itu sifat wujudiyah. Contoh mana bukti ni? Contoh kita sedang muzakarah ni. Bila sebut kata sifat ma'ani, kullu sifatin maujudatin qaimatin bi maujudatin aujabat lahu hukman. Jelas. Definisi yang dipakai oleh alim ulama Jawi kita, sifat ma'ani ni ialah sifat yang bahasa wujudiyah. Sifat yang bahasa sungguh lagi ada. Bukan sifat yang sungguh saja, iaitu sifat subutiyah. Maka kerana itulah apabila melihat kepada pegangan definisi sifat ma'ani yang diperjalani oleh ulama-ulama Jawi kita dengan sifatun kullu sifatin atau sifatun maujudatun qaimatun bizatihi ta'ala atau kullu sifatin maujudatin qaimatin bimaujudatin kerana definisi inilah Syekh Wan Ismail bin Abdul Qadir Al-Makki Al-Fattani atau dikenal dengan Pak Da'i Mekah di dalam matan Bakuratul Amaninya mentajdid, memperbaharui penterjemahan sifat-sifat ma'ani daripada makna yang menunjuk di atas hadas, mana berkuasa, melihat, mendengar, mengetahui, berkata-kata, kepada makna yang menunjuk di atas diri benda. Mana? Perkuasa, penentu, pengetahuan, pelihat, pendengar, perkata.
Kenapakah pada memperbaharui penterjemahan seperti itu? Kerana melihat berdasarkan definisi yang diperjalani oleh alim ulama kita di dalam perbahasan sifat-sifat ma'ani. Cuba buka kitab Faridah sekalipun. Bila sebut qudrah, artinya berkuasa, iaitu satu sifat yang wujudiyah, yang berdiri di zatnya. Ada. Melihat kepada definisi wujudiyah, artinya yang ada tu bukanlah berkuasa. Yang ada hakikat dirinya, kalau dibuka hijab pasti nampak, ialah pekuasa. Pekuasa ni kodeng. Adapun berkuasa suluhi kodeng. Dan tanjizi hadis. Mana berkuasa tu takluk dia. Maka takluk dia bergantung pada muta'allaq. Kalau muta'allaqnya tak ada lagi, maka tak boleh nak kata lemah Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala sabit dia sifat kudrah. Maka kena kata suluhi qadir, mana patut padan sedia kala Allah mengadakan makhluk. Bukan Tuhan lemah dak. Kenapa? Kerana ada di dia sifat perkuasa. Lepas tu mengada tu sedia kala dak. Berkuasa mengada meniada tu tanjizi hadis baru lulu. Berkuasa tu baru, patut hak qading hak mana? Hak qading tu iktibar orang panggil ada di zatnya sifat berkuasa, maka patut sedia kala dia mengada, meniada. Atau orang panggil suluhi qading. Dan hak qading sungguh-sungguh qadingnya juga ialah kudrat tu sendiri dengan makna ismi. Apa? Iaitu perkuasa dunal masdari. Itu lagu tu. Sama seperti sama basar kalam tadi gitu. Sama sifat maknanya sama. Iaitu satu perkara. Tak banyak, kudrat satu, iradat satu, ilmu satu, hayat satu, sama bahasa, kalam satu. Terjemah lebih tepat menunjukkan dia tu satu, perkuasa, penentu, pengetahuan, pelihat, pendengar, perkata. Ini satu. Berkuasa banyak. Mengada, meniada, menghancur, memati, menghidup, mengangkat, menurung. Ia belaka tu. Tu berkuasa belaka tu. Menentu banyak. Menentu dengan panjang pendek dak, menentu dengan tinggi rendah dak, menentu dengan gemuk kurus dak, menentu dengan ada tak ada dak, menentu dengan putih hitam dak, menentu dengan tu. Menentu banyak. Penentu tu satu. Mendengar banyak. Mendengar segala benda ada, tak kira qading ke hadis, tak kira benda sedia kala ke benda baru. Mendengar banyak. Pendengar satu. Melihat banyak. Pelihat satu. Berkata-kata banyak. Perkata tu satu. Tu. Jadi jangan marah kepada Syekh Wan Ismail menterjemah, memperbaharui penterjemahan sifat-sifat ma'ani. Kenapa? Kerana berdasarkan apa yang diperjalani oleh ulama Jawi kita, kullu sifatin maujudatin. Sifat ma'ani dia tiap-tiap sifat yang bahasa ada. Ni bahasa ada, sungguh kau lagi sangat. Tiap-tiap sifat yang bahasa ada. Tu. Kalau ulama Jawi kita dulu memperjalani pendapat seperti Syekh Bakhit Muta'i. Seperti Syekh Bakhit Muta'i dalam kitab Qaulul Mufid. Syekh Bakhit Muta'i mengatakan sifat-sifat ma'ani bukan wujudiyah tapi subutiyah. Subutiyah. Amrun i'tibari, intizai. Bukan orang panggil wujudiyah. Bahkan dia tak setuju pendapat lau kushifa binal hijabu la ra'ainah. Tak setuju. Lau kushifa al hijabu la ra'ainah, kata ini perkataan sahabat Abi Jahil. Siapa tahu tu? Boleh buka dalam kitab Qaulul Mufid karangan Syekh Bakhit Muta'i. Kalau ulama kita memperjalani pendapat seperti Syekh Bakhit Muta'i yang merojehkan perkataan ulama-ulama mutakallimin di kalangan Asy'ariyah Maturidiyah yang mengatakan sifat-sifat ma'ani ini bukan sifat wujudiyah, bukan sifat subutiyah, maka barangkali Syekh Wan Ismail pada Mekah tidak akan memperbaharui terjemahan sifat-sifat ma'ani daripada kudrat berkuasa kepada perkuasa, iradat daripada menentu kepada penentu, tak akan. Melihat kepada pelihat, mendengar daripada kepada pendengar. Kenapa? Kan kalau amrun i'tibariyah. Kerana makna masdar lah, madalla alal hadath memang amrun i'tibari ni. Jadi betul tak terjemah kudrat artinya berkuasa, iradat artinya menentu. Betul.
Kalau kita menjalani pendapat yang mengatakan sifat ma'ani bukan wujudiyah, bahkan subutiyah, ada masalah. Jadi kepada sahabat-sahabat sama-sama mengaji di pondok yang mungkin hadirlah pada pagi ni nanti ni, yang mendengar, kalau gitu cukuplah kita berkelahi, berbalak, apatah lagi sampai mengatakan pada Mekah keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Macam-macam tuduhan, macam-macam gelaran la ilaha illallah. Demo-demo ni halusi sebenarnya. Jangan kata wan pada Mekah, Syekh pada Mekah, jangan kata pada cukup dengan tok diskam anak murid dia cukup dah. Kita baca kitab dia pun Allah halusi. Dia memahami sesuatu benda tu dengan halusi. Bukan kita memaksumkan mereka, tapi memang sudah bidang mereka. Cuba tengok seperti Tok Diskam. Saya selalu tengok kitab-kitab Tok Diskam ni banyak sangat dia rojok kepada kitab seumpama kitab Al-Kurdistani tu. Allahumma salli ala Taqrib Allahumma salli ala Ghayatul Muram ke apa? Ghayatul Muram tebak tu. Kita tu ilmu kalam tu dulu dia jadi silibus di Al-Azharus Syarif. Memang payah kitab tu. Cuba tengok dalam kitab Mabahasul Kalam ada. Dan antara lain lagi hak gemar dia rojok, saya duk tengok Tok Diskam anak murid pada Mekah ni yang kuat, orang panggil mempertahankan jalanan cara pada Mekah ni ialah kitab selalu dia suka rojok ialah Tawdihul Aqaid. Masya Allah. Tawdihul Aqaid ni bukan kitab akidah macam kita duk ngaji Miftah Murid ni, kitab ilmu kalam. Sebab apa? Sebab sebelum nak masuk perbahasan sifat, dia mari dulu pengaji mata pelajaran orang panggil Maqulatul Ashar. Maqulatul Ashar. Bahas orang panggil Makulatul Aina, Makulatul Kami, Makulatul Mata, Makulatul Infial, Makulatul Idafah. Banyaklah. Jadi orang lagu ni bukan tahap kita lah kita nak kritik dan sebagainya. Mungkin kita tak jumpa. Sebab tu bila kita baca, kaji, kita tengok dalam kitab ni kata sya'a isti'malus sifat bima'nal ismi dunal masdari. Tapi bila kita tengok pula dalam kitab seumpama Qaulul Mufid Bakhit Muta'i, Syekh Bakhit Muta'i, dia kata dah sifat-sifat ma'ani ni subutiyah. Dan makna dia ialah masdar. Binaan dia masdar dan makna dia pun masdar. Arada yuridu iradata, memang makna iradah. Mana? Menentu. Bukan penentu tak. Bukan makna maqama bil mausuf atau maqama bi nafsi atau maqama bi zati dah. Memang nak makna maqama ma dalla ala al-hadath. Memang nak makna tu. Ada semua. Jadi ulama Jawi kita sebelum pada Mekah mentajdid sifat perterjemahan sifat ma'ani kepada adakah mereka salah? Tak salah ke? Sebab apa tak salah? Pertama, ada je ulama yang mengatakan sifat ma'ani bukan wujudiyah, bukan subutiyah saja. Satu. Yang kedua, ulama kita tidak terjemah dengan secara lengkap seperti pada Mekah. Bukan tak ada langsung, ada. Cuba kita buka kitab Syekh Daud Fatani, ada pendengar, penglihatan, pendengaran. Ada juga letak apa-apa tu ada. Tapi tak lengkap, tidak selengkap pada Mekah. Pada Syekh pada Mekah ni 7 sifat ma'ani tu apa belaka. Ada. Tetapi ulama dulu salah tak salah kak? Sebab apa? Sebab sehabis-habis nak ihtiyat, dia panggil nak menjaga supaya orang awam ni tidak jatuh kufur. Kenapa saya kata gitu? Kerana kalau ingkar perkuasa tak kufur, ingkar penentu tak kufur, ingkar pengetahuan tak kufur, ingkar pelihat pendengar tak kufur, ingkar perkata tak kufur. Tapi kalau ingkar berkata-kata, ingkar melihat, ingkar mendengar, ingkar Tuhan itu mengetahui, ingkar Tuhan itu maha menentu, ingkar Tuhan itu berkuasa, kafir, kufur. Sebab tu kata Mu'tazilah tak kufur dia. Mu'tazilah ingkar, Mu'tazilah kufur, tak kufur Mu'tazilah. Tu tengok. Jadi
Jangan kita saling menyalahkan. Hendaklah kita saling mengharmonikan. Gitu. Saling mengharmonikan. Jadi apabila pada Mekah tengok kita ni menjalani, ulama-ulama kita menjalani sifat ma'ani ni di atas definisi ni. Mana? Kullu sifatin mawjudatin qa'imatin bimawjudatin aujabat lahu hukman. Apa? Tiap-tiap sifat yang mawjud. Yang mawjud mana? Yang ada. Bila sebut kata yang ada, sungguh dia kau lagi sangat. Sebut dah tadi kan? Tiap-tiap benda ada tentu sungguh, tiap-tiap sungguh belum tentu ada. Nah, tiap-tiap sifat yang mawjud mana? Yang ada. Yang ada di mana? Qaimatin, yang berdiri, yang duduk di. Gitu sedap ke? Yang ada di. Yang diri dia tu ada. Lepas tu ada pula di mana? Qaimatin bi mawjudatin, yang berdiri dengan yang mawjud. Ni yang mawjud sini zat lah. Mawjud yang kedua ni zat. Yang ada di zat. Qaimatin bi zatihi. Boleh juga? Yang ada di zat. Aujabat lahu hukman, yang mewajibkan ia sifat tadi tu, lahu baginya, bagi zat atau bagi mawjud tadi, hukman, akan hukum. Orang panggil apa? Ada orang panggil apa ni? Dia panggil takluk lah. Tu melainkan sifat hayat satu. Sifat hayat satu tu tidak ada takluk. Tidak ada takluk. Sifat hayat satu tu tak ada takluk. Dia ada samarah saja. Ada makna mabda' pun ada perhidup. Ada samarah dia ini hidup. Tapi makna takluk tak ada. Mana menghidupi tu tak termasuk dalam sifat hayat. Tu dalam sifat kudrat belaka tu. Jadi nak cerita katanya apa? Berdasarkan definisi ginilah. Karena itu Syekh Padang Mekah mentajdikan penterjemahan sifat-sifat ma'ani dengan diletakkan Kalau ulama Jawi kita dulu mendatangkan definisi sifat ma'ani dengan mengatakan kullu sifatin subutiyatin. Setiap sifat yang bahasa sungguh. Saya rasa Syekh pada Mekah pun tidak akan mentajdid dah. Kenapa sungguh? Betul lah tu. Dah tiap-tiap sifat yang bahasa sungguh. Berkuasa sungguh tak? Sungguh. Menentu sungguh tak? Sungguh. Mengetahui sungguh tak? Sungguh. Kan ni? Tu. Mendengar, melihat, berkata-kata sungguh lah kata. Maka pasti Syekh Badai tidak akan mentajdid penterjemahan sifat-sifat ma'ani. Tapi oleh kerana tengok kepada definisi yang diperjalani oleh ulama-ulama Jawi kita, ialah sifat yang bahasa sungguh lagi ada, sifatun maujudatun, maka kerana itulah pada Mekah menghalusi penterjemahan. Kenapa? Apabila kita kata sifat yang bahasa sungguh lagi ada, sifat ma'ani, sifat yang bahasa ada, terbezalah dengan sifat bahasa sungguh saja. Tiap-tiap sungguh belum tentu ada. Memang bezalah. Kalau gitu macam tadi, melihat, mendengar. Nak kata koding ke baru, kena tengok muta'alak dia. Kalau muta'alaknya koding, baru koding. Kalau muta'alaknya baru, maka melihat, mendengar tu baru. Adapun diri sifat pelihat dan zatnya yang maha melihat, yang maha mendengar, diri sifat pelihat yang ada di dia, orang panggil mabda' bagi tepat pucuk asal terbaik bagi melihat dan mendengar tadi itu. Hak tu koding tak ada kena berkait dengan muta'allah. Kenapa? Kerana dia ada di zat yang koding. Maka dia koding sedia kala lagi. Tu lagu tu. Faham tak? Baik. Jadi sebab tu jangan kita menyalahkan. Hendaklah kita jadikan apa yang dibahas oleh alim ulama kita, kalau kita tak faham, kita kena jadikan bahawasanya kita mungkin belum berjumpa tempat rujukan alim ulama kita. Itu terlebih baik. Kita tangguh di atas husnuzan. Saya jumpa dah kitab ni kitab mana lagi pada yang rujuk. Jangan kata apa kita baca semuanya sudah kita dapat, belum tentu lagi. Barangkali ada kitab-kitab yang kita tak jumpa, ataupun kita jumpa dah tu pun kita tersalah faham. Boleh jadi. Tu lagu tu. Jadi apa orang panggil, duduk berkelahi pasal terjemah kau tidak kau ini hijai yang kurang cerdik. Ni. Pertama, sibuk membahas-bahas benda hak tidak fardu ain.
Bukan fardu ain. Tu fardu ainnya mesti i'tiqad Tuhan tu ada sifat qudrat itu apa. Boh kalau kita baca lagi kita Kifayatul Awam kalau tak silap saya. Syekh Muhammad Fadli itu guru bagi Syekh Imam Baijuri, Imam Ibrahim Al-Baijuri, Syekhul Azhar tu, dia sebut sayugianya apabila kita mengajar orang awam, kita bawa data dengan tepat istiqaq bagi sifat tu mana? Qudrat, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Kalau tak silap dia sebut gitu. Mana nak mudah orang awam tu faham Tuhan kita ni berkuasa, Tuhan kita ni melihat, mendengar, maha menentu segala apa-apa saja. Adalah sifat tu di zat dia. Begitu ya. Nak mudah orang kampung. Tak payah kita nak lumat laik. Tak payah. Menyusahkan orang awam. Itu siapa tahap tu. Dah. Baik, habis itu. Jadi kalau tanya saya lagu mana Ustaz nak ikut hak terjemah apa ke atau tidak apa, kalau kita menjalani di atas definisi sifat ma'ani tu kullu sifatin maujudatin, maka lebih tepatnya kita terjemah dengan tu. Tapi kalau kita menjalani pendapat seperti mana yang diperjalani serta dirajihkan oleh Syekh Bakhit Mut'i, iaitu sifat-sifat ma'ani itu bukan sifat maujudah, bukan sifat subutiyah, maka tak ada hal lah. Kita nak kata kudrat, berkuasa, iradat, menentu, tak ada hal, tak ada masalah. Tak salah apa pun. Ya penting umat ni kenal Allah Ta'ala dan taat perintah Allah Ta'ala. Duk bahas lekung-lekung yang gedu-gedeng sekalipun, tak semaya bel, tak puasa roha, tak tutup aurat, tak tak ada hijau buat agak lah tu. Tu hikmat kita mengaji ilmu akidah, ilmu tauhid ni. Habis itu dah. Kemudiannya kita sambung pula, dan keempat sifat maknawiyah. Ni sifat maknawiyah ni payah sikit lah. Tapi kita telah pun hurai dah hak payah tu, cuma kitanya nak memperjalani apa hak disebut di dalam kitab Miftahul Murid kita ni. Dan keempat sifat maknawiyah, nama kategori yang keempat. Kita berhenti situ dulu. Tanda molek lah. Mudah-mudahannya kita boleh sambung pula nanti insya-Allah. Artinya kita belum masuk lagi qismu tsani tu, an-nubuwah wa risalah tu. Ada satu lagi kita bahas sifat maknawiyah. Ini supaya kita tahu maknawiyah mujma'un 'alaiha dengan makna al-halus sabitatu lizati. Kerana hak dalam ni awak mari dengan majmu'un 'alaiha ni. Majmu' benda hak diijma' sepakat di atas maknawiyah ni. Mana? Al-halus sabitatu lizati. Madamatizatu mu'allalatan bi'illatin. Ini definisi maknawiyah mujma'un 'alaiha. Adapun maknawiyah yang kita bahas khilaf di antara Asy'ariyah dengan Maturidiyah, dia panggil maknawiyah mukhtalafun fiha, ialah al-halus sabitatu sifat lizat. Al-halus sabitatu sifat lizati madamatizatu mu'allalatan bi'illatin. Sikit je tu. Kerana maknawiyah mujma'un 'alaiha itu Mu'tazilah pun tidak ingkar, bahkan sesuatu yang diijma' sehingga kalau ingkar kafir. Kalau kita kata Asy'ariyah ingkar maknawiyah mujma'un 'alaiha, berat kita telah mengatakan Asy'ariyah kafir. Padahalnya bukan maknawiyah yang itu yang diselisih pendapatkan di dalam perbahasan sifat 20. Lepas tu maknawiyah mana Ustaz? Mukhtalafun fiha, iaitu definisinya al-halus sabitatu sifat lizati, bukan al-halus sabitatu lizati, tidak. Satu kelakuan yang sabit bagi zat itu orang panggil mujma'un 'alaiha. Tapi satu kelakuan yang sabit sifat bagi zat, itulah hak dikehendaki dalam maknawiyah perbahasan sifat 20. Hingganya tarik pada kan. Jadi kalau terjemah sifat maknawiyah, dia tak terjemah keadaannya yang berkuasa, jadi keadaannya Allah yang berperkuasa atau keadaannya Allah yang empunya sifat perkuasa. Itu irtibatus sifat lizat. Dah.
Baik, kita berhenti situ dulu, insya-Allah kita sambung pula. Dan keempat, sifat ma'nawiyah, namanya wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.